Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akhyar bin Ahmad Hamizi, nombor matrik 1232030. Baik, insya-Allah hari ini saya akan membentangkan kursus penghayatan etika dan peradaban yang bertajuk Kesejahteraan dan Keamanan Hidup Masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. Okey, baik, insya-Allah dalam pembentangan ini kami akan membahaskan tentang soalan yang ditujukan kepada ChatGPT, kemudian objektif kajian dan kemudian analisis 1 dan 2 terhadap jawapan yang diberikan oleh ChatGPT dan yang terakhir sekali kesimpulan projek ini. Jadi soalan yang ditujukan kepada ChatGPT ialah bagaimanakah cara masyarakat di Malaysia mengekalkan kesejahteraan dan keamanan hidup dalam masyarakat yang pelbagai kaum? Baik, soalan ini dipilih kerana kami melihat bahawa masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Sebagai contoh, kaum Melayu, Cina dan India. Umumnya, kita tahu bahawa setiap kaum dan agama membawa kepercayaan dan adat masing-masing yang sangat berbeza. Meskipun masyarakat di Malaysia mengamalkan adat dan kepercayaan yang berbeza, tetapi mereka dapat mengekalkan kesejahteraan dan keamanan dalam masyarakat tanpa perlu berlaku pergaduhan atau salah faham antara masyarakat. Maka dengan itu, kami mengambil langkah bagi menganalisis antara langkah atau aspek yang diutamakan di negara kita iaitu Malaysia bagi mengekalkan keamanan dan kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia yang hidup dalam pelbagai kaum. Okey, seterusnya objektif kajian. Yang pertama, menyelidiki aspek-aspek penting bagi menjaga kesejahteraan dan keamanan hidup dalam masyarakat Malaysia yang pelbagai kaum. Yang kedua, mengenal pasti kaitan sistem pendidikan dan perayaan bersama terhadap masyarakat Malaysia yang pelbagai kaum. Baik, nama saya Muhammad Aidit bin Muhammad Yassin. Nombor matrik saya 1232022. Okey, seterusnya saya akan sambung kepada analisis 1. Okey, daripada aspek pendidikan, sistem pendidikan Malaysia mempromosikan pemahaman dan penghormatan terhadap budaya, agama dan kepelbagaian etnik. Ini membantu membina kesedaran yang multicultural. Okey, seperti yang kita tahu, masyarakat di Malaysia merupakan masyarakat yang berbilang bangsa. Ya, hal ini kerana keunikan yang ada pada setiap diri masyarakat Malaysia iaitu sifat kepelbagaian Malaysia, etnik, agama dan budaya sentiasa menjadi satu kekuatan yang terbesar dalam pelbagai perkara. Seterusnya, sekolah juga merupakan satu tempat ataupun membuka peluang kepada masyarakat ataupun pelajar dalam menjalinkan hubungan perpaduan. Aspek yang ada dalam sistem pendidikan yang boleh saya kongsikan adalah melalui sistem persekolahan. Hal ini kerana usaha sekolah dalam mengekalkan kesejahteraan antara setiap pelajar yang berbilang kaum di Malaysia melibatkan pendekatan yang inklusif dalam setiap kurikulum. Selain itu, program kesedaran budaya ataupun program yang melibatkan masyarakat yang melibatkan pencampuran masyarakat yang berbilang bangsa dan sokongan emosi untuk memastikan pembelajaran yang saksama dan kepelbagaian. Jadi, jelaslah bahawasanya dan melalui sistem pendidikan yang ada dalam Malaysia dapat mengekalkan kesejahteraan masyarakat serta dapat mewujudkan perpaduan dalam setiap diri masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa. Nama saya Nur Syafiqah Budi Syamsuddin, nombor matrik 1232018. Seterusnya, analisis yang kedua iaitu perayaan bersama. Masyarakat Malaysia mengamalkan perayaan dan beradaya bersama seperti Hari Raya Aidilfitri, Deepavali dan Tahun Baru Cina yang mempromosikan pemahaman dan perpaduan antara kaum. Berbagai akhbar yang membuktikan sambutan perayaan antara kaum disambut meriah oleh kaum yang lain, iaitu yang pertama ialah utusan Malaysia yang menyatakan majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri disambut oleh pelbagai kaum. Yang kedua ialah Cosmo Online di mana sebuah keluarga India menyambut Hari Deepavali dengan kejiranan yang berbangsa Cina dan juga Melayu. Malaysia mempunyai pelbagai perayaan yang boleh disambut bersama antara kaum iaitu Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali yang disambut oleh kaum India, kaum
dan juga kaum Hindu, Hari Gawai Pribumi Sarawak dan juga Pesta Keamatan di Sabah. Antara usaha yang dilakukan oleh masyarakat di Malaysia untuk memupuk perpaduan ialah menganjurkan sambutan rumah terbuka. Rumah terbuka ialah perayaan yang disambut oleh pelbagai kaum untuk mewujudkan persamaan antara kaum. Contohnya rumah terbuka pada Hari Raya Aidilfitri disambut oleh kaum Melayu. Tetapi bukan sahaja kaum Melayu yang menghadiri rumah terbuka tersebut, tetapi ada juga kaum Cina, kaum India. Oleh itu, mereka dapat mengenali adat resam seperti kaum lain dengan lebih mendalam kerana mereka menghadiri sendiri rumah terbuka tersebut, bukan sekadar mengetahui daripada orang lain ataupun daripada internet. Maka rumah terbuka ini perlu dilakukan untuk mewujudkan perpaduan antara kaum. Nama saya Nur Alia Syakira binti Zulfazan, nombor matrik 1232034. Berdasarkan pencerahan bagi analisis dua sumberta tadi, kita dapat simpulkan bahawa menyambut perayaan bersama antara pelbagai kaum memainkan peranan penting dalam mengekalkan kesejahteraan di Malaysia. Seterusnya, apakah kesan yang kita akan dapat jika menyambut perayaan bersama antara pelbagai kaum? Kesan menyambut perayaan bersama antaranya ialah menarik minat golongan remaja supaya memahami erti perpaduan di negara ini. Generasi zaman kini yang tidak mengalami kesusahan ketika awal kemerdekaan, majoritinya memandang enteng tentang perpaduan. Namun, dengan melihat suasana perayaan, barulah mereka menghargai dan memahami erti perpaduan, sekaligus mendapat kenalan baru antara kaum yang lain. Keadaan ini menyebabkan negara Malaysia pada masa akan datang diterajui oleh golongan remaja yang terdiri daripada pelbagai kaum yang berfikiran terbuka, berkongsi idea dan pendapat dalam mencapai kemajuan negara. Yang kedua, pandangan masyarakat luar turut berubah. Negara Malaysia akan dilihat sebagai negara yang mempunyai pelbagai perayaan. Kepelbagaian perayaan ini memberi satu bentuk unik dalam pandangan orang asing terhadap negara ini. Kehadiran pelancong asing juga turut bertambah kerana mereka ingin melihat pelbagai perayaan di Malaysia. Seterusnya, perayaan bersama ini juga adalah merupakan tanda menghargai jasa dan sumbangan tokoh-tokoh dahulu. Sejarah membuktikan perpaduan kaum bermula sebelum merdeka lagi, ketika tiga parti ikatan Perdana Menteri pertama kita, Tunku Abdul Rahman, Tun Tan Cheng Lock, Tun VT Sambatan pergi ke London untuk menuntut kemerdekaan bagi tanah Melayu. Tuntasnya, tidak mungkinlah kita bebas merdeka dan berada pada kedudukan sekarang andai generasi terdahulu tidak sanggup bertolak ansur dan mengetepikan segala perbezaan ketika itu. Jadi, benarlah perayaan bersama antara pelbagai kaum ini adalah merupakan langkah berkesan bagi mengekalkan kesejahteraan di Malaysia. Nama saya Nur Raida Hazika binti Roslan, bernombor matrik 1232025. Berdasarkan analisis 1 dan analisis 2, dapat disimpulkan bahawa Malaysia merupakan negara yang unik kerana Malaysia merupakan negara yang sejahtera dan harmoni walaupun hidup dalam kepelbagaian kaum yang terdiri daripada Melayu, Cina dan India. Terdapat pelbagai cara yang boleh dilakukan untuk mengekalkan kesejahteraan dan keharmonian masyarakat Malaysia seperti melalui sistem pendidikan dan perayaan bersama. Namun, terdapat pelbagai cabaran dalam memupuk semangat perpaduan. Oleh itu, pelbagai usaha dan langkah telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut seperti kerajaan mengadakan program pembangunan komuniti dan mengajukan pameran budaya. Akhir sekali, sistem pendidikan dan perayaan serta budaya bersama merupakan salah satu tonggak utama untuk memupuk semangat perpaduan antara kepelbagaian kaum bagi mengekalkan kesejahteraan dan keharmonian masyarakat Malaysia.